Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah pada video yang akan disampaikan oleh saya ini, insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu isu guru memukul murid di bawah tugasan kod kursus EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Nama saya Muhammad Nurul Hassan bin Ruslan. Angka giliran 2022-1224-00018 di bawah pensyarah Puan Mas Zuria binti Abdul Ghani. Ya, jadi insyaAllah tajuk yang akan saya pilih hari ini ialah isu guru memukul murid, iaitu salah satu isu yang di mana seorang guru melanggar etika sebagai seorang guru yang profesional. Jadi tanpa membuang masa, insyaAllah kita tengok dulu video yang akan saya siarkan, yang akan saya tayangkan sebentar lagi, dan kemudian saya akan huraikan apa yang dimaksudkan dan apa yang terkandung dalam isu guru memukul murid. Seorang guru sejarah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Marang atas 4 pertuduhan merotan dan menyepak pelajar lelaki tingkatan 2 sehingga mendatangkan kecederaan. Tertuduh Ahmad Fakrul Razi Suhaimi, 33 tahun, mengangguk faham dan memohon dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada mangsa dengan merotan dada dan menyepak pinggang remaja terbabit. Perbuatan dilakukan di bilik bacaan Asrama Puteri Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Berangan Marang pada 11 September lalu. Tertuduh turut didakwa mengulangi kesalahan dengan merotan bahu dan kepala mangsa serta menyepak peha dan punggung mangsa di tempat dan tarikh sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh di depan hukuman penjara sehingga 1 tahun atau denda RM2,000 jika sabit kesalahan. Tertuduh yang juga ketua warden di sekolah itu dilaporkan bertindak sedemikian selepas pelajar itu dikatakan tidak menunaikan solat dan mengulang kaji pelajaran. Mahkamah menetapkan 19 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang guru kelas agama dan fardu ain kafar di sebuah sekolah di Marang, Terengganu didakwa menghempas seorang murid berusia 9 tahun ke kerusi tempat duduknya gara-gara lambat mengambil Al-Quran. Mangsa mengalami patah kaki. Kejadian dipercayai berlaku pada 6 Julai lalu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Paling menyedihkan, mangsa tidak dapat berjalan dan dia dihantar pulang ke rumah. Ibu bapa mangsa kemudian membawa mangsa ke klinik swasta untuk membuat ujian X-ray. Pegawai perubatan klinik mengesahkan kaki kanan mangsa patah di bahagian tibula dan tibia sebelum kes dirujuk ke Hospital Sultanah Nur Zahirah. Setelah perkara itu dimaklumkan kepada pihak pengurusan sekolah, keesokan harinya guru terbabit bersama guru lain datang ke rumah mangsa memohon maaf dan meminta ibu bapa mangsa supaya tidak membuat laporan polis. Pihak sekolah turut meminjamkan kerusi roda dan sumbangan wang RM300. Ahli keluarga guru itu kemudian didakwa datang untuk melakukan aktiviti ritual kononnya bagi merawat mangsa secara kaedah tradisional. Berang dengan insiden itu, ibu bapa mangsa membuat laporan polis pada Jumaat lalu untuk tindakan lanjut. Jadi berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, jadi isu yang saya akan kupas iaitu isu guru memukul murid. Ya, walaupun tajuk ini merupakan tajuk yang dianggap sebagai tajuk yang lama, ya, tetapi bagi saya sebagai seorang guru, tajuk ini merupakan tajuk yang perlu diambil berat. Ya, diambil berat, kita perlu mengkaji, kita perlu mengambil apakah tindakan susulan yang diperlukan supaya perkara ini tidak terjadi dengan lebih kerap, dan kalau lebih baik tidak terjadi sehingga sampai bila-bila. Jadi berdasarkan isu tadi, kita tengok walaupun isu ini adalah isu yang lama, tetapi perkara ini terjadi sehingga ke hari ini.
tentang mengenai isu guru memukul murid. Jadi kita tengok yang pertama, iaitu kita tengok adakah betul sangkaan saya bahawa isu ini terjadi pada setiap tahun. Kita boleh tengok daripada tahun yang pertama, iaitu pada tahun 2021. Kita tengok daripada akhbar-akhbar yang dilakukan ataupun yang diterangkan di dalam media ataupun disebut di dalam media, iaitu contohnya pada tahun 2021 guru mengaku pukul murid. Jadi kita tengok bagaimana budak walaupun sekolah rendah tapi tangannya berbirat, sampai merah, sampai lebam dan sebagainya. Dan juga guru sekolah agama didakwa pukul pelajar OKU. Walaupun guru sekolah agama ke guru biasa masih terlibat ataupun masih juga mendera ataupun memukul murid. Walaupun dia tambah-tambah di sini, iaitu pelajar OKU. Jadi perkara ini masih terjadi walaupun tahun 2021. Manakala kita tengok tahun 2022 pula, terjadi lebih banyak lagi selepas COVID. Murid darjah 3 takut pergi sekolah. Trauma cikgu pukul muka dengan buku. Ibu pula mengaku cakap kasar terbiasa cara orang Melaka. Jadi di sini kita boleh tengok seorang guru itu dia memukul murid disebabkan apa? Disebabkan mungkin kesilapan murid tersebut tidak menyiapkan kerja dan sebagainya. Contoh yang seterusnya, bapa lapor polis dakwa anak dipukul guru. Ini pun sama, murid dipukul. Kemudian polis siasat kes kanak-kanak 3 tahun dipukul guru tadika. Ini melibatkan murid tadika. Murid tadika pun tidak terlepas, pada guru-guru tadika pun tidak terlepas dengan penyalahgunaan ataupun kes memukul murid walaupun pada tahun 2022. Seterusnya guru didakwa pukul murid hingga lebam di lengan dengan bengkak pipi, di lengan dan di pipi. Ini pada tahun 2022. Manakala bagi tahun 2023, adakah 2023? Masih ada yang kita tahu, isu sebentar pada awal tahun 2023, iaitu guru tampar ataupun jurulatih sebagai seorang guru itu tampar pemain bawah 14 tahun KPM siasat untuk tindakan tata tertib. Jadi ini adalah contoh-contoh yang berlaku yang melibatkan guru memukul murid. Itu tidak dikira daripada tahun sebelum COVID. Jadi mungkin kita boleh anggap bahawa COVID ini memainkan peranan menjadi sebab besar kemungkinan guru stres dengan kita punya PKP. Jadi perkara yang disimpan itu setelah buka sekolah mungkin tidak dikawal dan sebagainya, maka dilepaskan kepada murid-murid. Ataupun mungkin ada isu lain yang kita boleh bincangkan, kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Jadi itu adalah sedikit mengenai tajuk saya. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok itu akta dan perkeliling yang berkaitan dengan guru. Baik, seterusnya kita tengok kepada akta dan perkeliling. Seperti yang kita tahu bahawa sebagai seorang guru itu kita tidak dibenarkan sama sekali untuk memukul murid. Bahkan dalam kes sebagaimana yang dilihat daripada video sebentar tadi, iaitu guru menghempas murid ke tanah, ke kerusi sehingga patah. Walaupun sedangkan memukul pun tidak boleh, apatah lagi untuk mencederakan murid. Walaupun tiada niat, tapi sebagai seorang guru itu bersalahan dengan etika. Sebagai seorang guru kita mestilah bersabar dengan sikap murid dan sebagainya lagi. Kerana apa? Kerana guru ini ditugaskan sebagai guru yang mendidik, bukannya seorang guru yang menyebabkan murid itu cedera dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru mestilah menjaga perkara tersebut. Jadi saya bawakan di sini iaitu satu surat perkeliling mengenai perkeliling ikhtisas bilangan 7 pada tahun 2023 yang menetapkan mengenai peraturan-peraturan yang guru perlu ikut. Yang menetapkan di sini bahawa guru tidak boleh memukul murid. Walau apa pun sekalipun, guru tidak diberi kuasa melainkan diberi kuasa hanya kepada guru besar sahaja.
Jadi kita akan tengok ini adalah surat kepada semua pengarah pendidikan negeri pada tarikh 29 Oktober 2023. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita ambil. Kita akan baca sedikit mengenai apa yang ditetapkan di dalam ini. Okey, baik. Pada surat ini atau perkeliling ini terdapat peraturan 6, iaitu guru besar sesebuah sekolah boleh dari masa ke semasa tertakluk kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkan patut mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di sekolah itu atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu, tetapi kecuali yang disebut di atas, tidak seorang pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan arahan tertentu. Jadi peraturan 6 ni kita akan tengok guru besar boleh memberi mandat kepada guru disiplin untuk memukul murid, tetapi mukul itu bukan dengan maksud mencederakan, tetapi dengan maksud untuk memberi amaran dan sebagainya lah, sekadar hanya untuk menasihati. Jadi bukannya bermaksud untuk melebamkan murid dan sebagainya. Jadi kita tengok apa kearahan tertentu itu. Baik, sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan berharap kuasa yang diberikan itu digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi peraturan 5 di bawah ordinan yang sama, iaitu peraturan 5 yang pertama, bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat dengan syarat bahawa hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang. Jadi hukuman yang berbentuk deraan kepada murid-murid perempuan adalah dilarang sama sekali. Kerana apa? Kerana melibatkan isu yang besar, melibatkan badan yang senang untuk cedera dan sebagainya. Jadi bagi menjaga maslahah perempuan, jadi adalah dilarang sama sekali. B. Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah difahamkan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Jadi guru besar boleh merotan murid dengan rotan yang ringan. Tapi hanyalah diberikan kepada guru besar. Guru-guru lain walaupun guru disiplin, selagi mana tidak dibenarkan untuk merotan, maka tidak boleh sama sekali untuk merotan murid. Jadi satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan di bawah peringkat 1 hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh pendaftar. Hukuman yang dikenakan hendaklah direkodkan dengan menyatakan jenis salah laku, bilangan sebab, bahagian yang dirotan, nama dan tanda tangan. Jadi jika terpaksa, last option kita kata, sebagai seorang guru untuk merotan, guru besar sebagai untuk merotan murid, mesti dinyatakan dengan teliti sebab apa dirotan, bagaimana dirotan bilangannya, bahagian mana yang dirotan, supaya apa? Supaya untuk direkodkan dan direkodkan oleh guru untuk kegunaan ataupun direkod untuk menjadi panduan kepada sekolah. Sekiranya berlaku apa-apa, jadi maklumat ini akan menjadi sebagai bukti bahawa pelajar tersebut melakukan sesuatu yang serius dan tindakan sekolah adalah wajar untuk merotan pelajar tersebut. Dalam melaksanakan hukuman rotan, pengetua atau guru besar atau guru-guru hendaklah sentiasa menyedari bahawa merotan adalah sebahagian daripada proses pendidikan. Tindakan yang dikenakan mestilah difahami sebagai alat untuk mendisiplinkan dan bukan sebagai alat yang akan merosakkan fizikal dan mental murid. Jadi sebagai seorang guru besar jika hendak merotan murid, mesti nyatakan bahawa sebab apa dia dipukul. Bukan untuk didera, bukan untuk mencederakan, tetapi hanyalah untuk mendisiplinkan murid tersebut.
mesti disebut sebelum rotan mesti dikatakan bahawa cikgu nak rotan kamu kerana apa? Kerana untuk mendisiplin kamu atas kesalahan sekian dan sekian. Bukannya untuk mendera kamu. Guru-guru yang merotan murid bukan berdasarkan rasa marah dan dendam, tetapi untuk memberi pengajaran bahawa setiap kesalahan ada hukumannya. Dalam konteks sekolah, merotan hanya sebahagian dari proses mendidik, terutamanya mereka yang tidak berdisiplin. Manakala hukuman rotan di khayal ramai sama ada perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang sama sekali. Ya, sebagai contohnya guru itu merotan di hadapan murid-murid yang lain dengan niat untuk memalukan ataupun tiada niat sekadar untuk memberi pengajaran masih tidak boleh dilakukan. Jadi tindakan mereka akan menjatuhkan maruah serta menimbulkan kesan negatif yang lebih besar terhadap perkembangan kepribadian seorang murid. Baik, itu adalah sedikit mengenai lampiran mengenai akta dan berkeliling yang berkaitan dengan cara merotan murid. Jadi kita boleh tengok di sini panduan tata cara disiplin sekolah untuk pengetua, guru besar, guru disiplin dan guru sekolah. Jadi kita boleh tengok bermula daripada tingkah laku yang paling besar sehinggalah tingkah laku yang paling ringan. Kita boleh tengok di sini kebanyakannya dulu memberi amaran, memberi nasihat dan sebagainya. Ya, dan jika terlalu berat, barulah kita akan buat tindakan yang boleh sama ada merotan ataupun mengeluarkan dia daripada sekolah dan sebagainya. Tetapi secara umumnya daripada semua muka surat yang ada, kebanyakannya kita masih memberi peluang kepada murid. Kerana apa? Kerana murid tugas mereka di sekolah adalah belajar, walaupun dari sudut disiplinnya mengambil masa untuk kita ubah, tetapi mereka walaupun secara 6 tahun, contohnya di sekolah rendah tahun 1 sampai tahun 6, di sekolah menengah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, mereka masih dalam proses untuk belajar. Jadi jika mereka melakukan kesilapan, bagi seorang guru itu menganggap bahawa itu adalah cabaran untuk mereka bagaimana cara kita untuk mendidik. Dengan cara apa untuk kita memahamkan murid bahawa perkara itu adalah perkara yang salah. Bukannya sekadar apabila murid itu buat, kita terus kita denda, kita terus pukul dan sebagainya. Walaupun itu mengambil masa ataupun mengambil prosedur yang berat ataupun sulit yang lebih panjang untuk kita memukul murid. Jadi bagi isu yang sebentar tadi iaitu isu guru memukul murid, sepatutnya tidak terjadi jikalau murid tersebut sebagai contohnya kerana lambat mengambil Al-Quran. Jadi apakah tindakan guru? Iaitu sebagai seorang guru kita mestilah bersabar, sebab bukannya semua murid boleh segera mengambil Al-Quran. Kemungkinan mereka perlu beratur di tempat wuduk dan sebagainya. Saya sebagai guru pendidikan Islam, saya faham keadaan tersebut. Jadi kadang-kadang murid itu mengambil masa yang lama untuk semua hadir. Jadi lambat untuk hadir untuk membaca Al-Quran ataupun mengambil Al-Quran ataupun apa-apa isu lain yang memerlukan kesabaran guru, wajib kita sebagai seorang guru untuk bersabar dengan apa yang dilakukan oleh murid tersebut. Jikalau betul keadaan tersebut memerlukan kepada peneguran, peneguran disebabkan perkara itu berlaku dengan kerap, maka kita perlu mengambil inisiatif dengan sebagai contohnya memanggil ibu bapa ataupun berjumpa dengan guru besar untuk berbincang mengenai murid tersebut. Memukul ataupun seperti tadi menghempas murid itu adalah sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh sebagai seorang guru. Tambah-tambah lagi sebagai seorang guru agama yang mengajar Al-Quran. Sepatutnya kita sebagai role model kepada murid-murid bahawa Islam ini indah. Guru boleh bersabar dengan murid. Jadi kita tunjukkan kepada mereka, pada murid-murid bahawa guru mampu untuk bersabar, guru mampu menunjukkan akhlak yang baik, dan ini perkara akan memberi kesan kepada murid-murid. Ini adalah contoh lain berkenaan dengan tingkah laku. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini bagaimana cara untuk sebagai seorang guru untuk mengambil tindakan terhadap setiap masalah. Kita boleh tengok di sini dan juga di muka surat yang seterusnya ini. Jadi ini adalah
contoh-contoh hukuman ataupun contoh-contoh prosedur pelaksanaan untuk menegur murid-murid terhadap tingkah laku yang salah yang dilakukan di sekolah. Baik, yang seterusnya kita masuk sedikit kepada jenis-jenis hukuman. Sebagai seorang guru, kita kena tahu bahawa hukuman ini adalah dilarang sama sekali oleh seorang guru untuk digunakan ataupun dilakukan terhadap murid-murid. Yang kita akan tengok ada dua jenis hukuman, iaitu yang pertama yang berbentuk fizikal ataupun yang mencederakan fizikal. Yang kedua iaitu yang berkaitan dengan emosi. Jadi kita tengok yang pertama, iaitu yang pertama contoh. Contoh hukuman fizikal kita tengok ada 9 contoh, ada pelbagai lagi jenis contoh, tetapi untuk hari ini saya simpulkan ada 9 jenis. Yang pertama iaitu berdiri lama di tengah panas. Jadi contohnya sebagai seorang sebenarnya guru tersebut meletakkan murid di luar kelas yang panas, kawasan panas di dataran dan sebagainya. Kemudian lari keliling padang. Contohnya murid tersebut tidak menyiapkan kerja, kemudian guru tersebut menyuruh murid tersebut pusing padang sebanyak 3 kali. Jadi hukuman terhadap fizikal ini tidak dibenarkan. Kemudian berdiri lama di dalam atau di luar bilik darjah. Berdiri lama di dalam ataupun di luar bilik darjah. Sama ada guru tersebut menyuruhnya berdiri sepanjang kelas sebagai contohnya. Kemudian memukul diri sendiri atau sesama sendiri. Sebagai contohnya murid tersebut bergaduh dan apabila dibawa menghadap guru kelas dan sebagainya, guru tersebut menyuruh murid A memukul murid B dan murid B memukul murid A sebagai penyelesaian. Jadi ini tidak dibenarkan. Seterusnya berdiri di atas kerusi atau meja seperti mana yang saya sebut sebentar tadi. Kemudian menarik rambut ataupun menarik telinga. Contohnya seperti inilah, tarik telinga dan sebagainya. Jadi hukuman tersebut adalah dilarang. Kemudian memukul dengan pembaris sebagai contohnya. Memukul dengan pembaris ataupun junjung kerusi ataupun buku. Sebagai contoh ada buku, dia minta dia junjung. Jadi ini hukuman ini tidak dibenarkan. Dan kemudian hukuman yang selalu saya yakin kita sebagai orang lama semua biasa kenal, tetapi masa sekarang tidak dibenarkan, iaitu cubit. Itu mencubit murid tidak dibenarkan. Jadi ini adalah contoh hukuman terhadap fizikal. Jadi kita tengok yang kedua, iaitu contoh hukuman terhadap mental. Terhadap mental pula, apa perkara yang dilakukan yang boleh mengganggu mental murid. Yang seperti yang pertama iaitu menggunting rambut. Jika murid panjang rambut, kita tidak dibenarkan untuk menggunting rambut murid itu sendiri. Tetapi kita haruslah memberi arahan untuk murid itu memotong rambut di rumah. Suruh dia, apabila dia balik, suruh dia potong rambut. Kemudian yang kedua iaitu beletir. Beletir pun tak boleh sekarang. Beletir merupakan hukuman terhadap mental. Beletir yang dimaksud kat sini adalah beletir yang memaki dan sebagainya, bukannya memberi nasihat. Memberi nasihat itu adalah dibenarkan. Kemudian gantung tulisan di badan. Contohnya menyediakan satu signboard yang tulis bahawa saya tidak siap kerja. Jadi ini tidak dibenarkan. Kemudian memalukan di khayal ramai. Sebagai contohnya memanggil murid di hadapan sewaktu perhimpunan, begitu apa kesalahan murid, apa kesalahan dia, apa hukumannya dan sebagainya. Jadi ini memalukan murid. Jadi tidak dibenarkan. Kemudian memaki hamun. Yang memaki hamun, conteng muka dengan kapur dan sebagainya dan tidak menghiraukan murid. Sebagai contohnya murid tersebut melakukan kesalahan, maka kita hiraukan dia. Kita hiraukan dia, kita tak kisah dengan dia, menyebabkan dia sendiri seorang-seorang di dalam kelas. Jadi ini tidak dibenarkan. Okey, baik. Baik, sekarang kita masuk kepada analisis punca guru memukul murid. Adakah berpunca daripada diri sendiri ataupun melibatkan murid itu sendiri? Jadi kita akan tengok ada 4 punca. Secara umumnya setelah saya mengkaji, ada 4 punca yang utama yang menyebabkan guru tersebut kemungkinan bertindak di luar kawalan. Kadang-kadang kita tidak sebagai seorang guru, kita tidak berniat untuk memukul murid, tetapi disebabkan terdapat punca ataupun sebab kita
yang berkaitan dengan kita, maka kita melakukan perkara tersebut. Sebagai contohnya, yang pertama iaitu tekanan jiwa akibat bebanan kerja yang berat. Tidak dinafikan lagi bahawa sebagai seorang guru, di samping mengajar, sebagai contohnya guru di sekolah rendah di sesi pagi daripada pukul 7.10 pagi sehinggalah pukul 12.20 tengah hari. Di samping kita mengajar, di samping seorang guru itu mengajar, guru tersebut masih perlu membuat beberapa perkara lain. Sebagai contohnya, sebagai guru kelas, perlu mengambil data murid dan sebagainya, perlu memastikan bahawa murid ini datang ke sekolah, menyediakan maklumat-maklumat murid dan sebagainya. Dan sekarang ini ditambah dengan pelbagai lagi sistem-sistem yang membantu, yang diserahkan kepada guru, yang menyebabkan tekanan jiwa akibat bebanan kerja yang berat. Selepas daripada itu, bagi yang berkeluarga, tidak ada masa dengan keluarga disebabkan kesibukan dengan bebanan kerja dan sebagainya. Jadi berkemungkinan perkara ini yang menyebabkan guru-guru tersebut bertindak di luar kawalan. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu tidak minat untuk menjadi seorang guru. Menganggap guru ini sebagai mungkin ada di kalangan guru yang menganggap bahawa menjadi guru ini adalah option yang terakhir. Disebabkan tiada rezeki di tempat lain, sebagai peniaga, sebagai bisnes, sebagai orang bisnes dan sebagainya, dan menyebabkan mereka ini mengambil keputusan untuk menjadi guru walaupun tidak berminat, tetapi disebabkan kekangan, tiada kerja ataupun tekanan tidak bekerja, maka mengambil guru sebagai opsi yang terakhir. Dan yang ketiga iaitu kurang memahami etika perguruan. Kurang memahami etika perguruan. Bekerja sebagai guru tetapi kurang mahir dalam etika perguruan. Tidak mengetahui bagaimana tanggungjawab seseorang guru itu terhadap murid. Bagaimana untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru terhadap ibu bapa. Tekanan daripada ibu bapa yang menyebabkan guru itu tidak peka dengan etika sebagai seorang guru. Dan yang terakhir iaitu tiada kesedaran agama. Ini adalah sumber yang punca yang sering dikaitkan. Kerana apa? Kerana sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang guru, bahkan sebagai seorang manusia, agama memainkan peranan yang sangat penting dalam membina jati diri. Apabila tiada kesedaran agama menganggap bahawa semua benda adalah disebabkan diri sendiri, tidak berkait dengan agama, maka perkara ini menyebabkan guru tersebut tidak ataupun kurang mengambil berat tentang baik dan buruk sesuatu tingkah laku. Jadi ini adalah 4 analisis punca guru tersebut memukul murid. Jadi kita boleh tengok 1, 2, 3 dapat. Banyak lagi faktor-faktor lain ataupun punca-punca lain yang menyebabkan guru tersebut memukul murid. Tetapi secara umumnya, setelah daripada perbincangan, setelah daripada analisis dan sebagainya, ini adalah 4 faktor utama yang menyebabkan guru memukul murid. Baik, sekarang kita tengok apakah implikasi ataupun kesan guru memukul murid. Jadi kita akan tengok apakah kesannya terhadap gurunya, apa yang terjadi kepada murid, kepada masyarakat, agama dan lain-lain lagi. Jadi yang pertama sekali kita tengok kepada guru. Jadi guru yang pertama sekali apa kesannya ataupun apa implikasinya, iaitu menambahkan tekanan kepada guru. Yang guru tersebut apabila mempunyai tekanan yang menyebabkan beliau di luar kawalan dengan memukul murid dan sebagainya, dan juga perkara ini menyebabkan lagi bahawa menjadi tekanan lagi kepada guru tersebut. Kemudian yang kedua iaitu hubungan menjadi jauh. Hubungan menjadi jauh. Sebagai contohnya, membuatkan guru tersebut tidak diterima oleh guru-guru yang lain, menyebabkan hubungan sesama guru menjadi renggang. Sebabkan guru lain akan mengatakan bahawa guru ini memukul murid, muncul sikap ketidakkepercayaan dan sebagainya yang menyebabkan guru tersebut menjadi renggang dengan guru-guru yang lain. Kemudian kepada murid, apa implikasi guru memukul murid kepada murid?
Jadi yang pertama iaitu murid menjadi trauma. Seperti mana yang kita tengok di artikel surat khabar sebentar tadi, murid tersebut menjadi trauma untuk datang ke sekolah. Kerana apa? Kerana tahu di sekolah dia akan dimarahi oleh guru tersebut, yang menyebabkan sikap sebagai seorang guru itu tidak dipercayai, oleh murid tersebut. Menyebabkan murid tersebut sukar untuk mendapat pembelajaran dan sebagainya lagi. Kemudian yang seterusnya iaitu kecederaan yang berbahaya. Seperti kita tengok tadi, guru tersebut ataupun guru kafar tersebut menghempas murid tersebut, yang menyebabkan kecederaan seperti patah kaki. Jadi kita perlu faham bahawa murid-murid ataupun kanak-kanak di usia muda mempunyai struktur badan yang tidak kuat. Bahkan kita mencubit dan sebagainya pun akan memberikan kesan yang besar kepada murid. Apatah lagi dengan menghempas, memukul, merotan dan sebagainya, yang menyebabkan kecederaan, yang menyebabkan lebam dan sebagainya, yang merosakkan struktur badan murid. Kemudian yang seterusnya kita tengok kepada masyarakat. Jadi apa implikasi guru memukul murid akan dipandang serong oleh masyarakat. Masyarakat akan menganggap bahawa guru tersebut tidak profesional, guru tersebut menjalankan tugas dengan tidak amanah dan sebagainya. Jadi ini sangat memberi kesan kepada profesion keguruan. Jadi kita masuk yang seterusnya iaitu kepada profesion keguruan itu sendiri. Yang pertama iaitu credibility berkurang. Guru akan menganggap bahawa contohnya guru ini yang memukul murid, bahawa guru ini tidak layak sebenarnya menjadi seorang guru. Kemudian menimbulkan masalah untuk generasi akan datang. Sebagai generasi yang ingin berkecimpung dalam profesion keguruan akan menganggap bahawa profesion guru ini adalah profesion di mana masyarakat memandang serong kepada profesion tersebut, menyebabkan kurangnya kepercayaan kepada profesion keguruan. Manakala untuk sekolah, yang pertama iaitu imej sekolah jatuh. Sekolah akan dianggap bahawa sekolah ini tidak sesuai untuk dihantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Kemudian ibu bapa tidak percaya, seperti saya katakan tadi, berdasarkan setelah imej sekolah itu jatuh, maka ibu bapa tidak percaya lagi dengan sekolah tersebut, menyebabkan sekolah akan dihantar ke sekolah yang lebih baik, disebabkan nilai setitik rosak susu sebelanga. Jadi yang terakhir iaitu kepada agama, iaitu persepsi buruk terhadap agama, terutamanya guru-guru yang beragama Islam. Guru-guru yang beragama Islam, apabila terjadi perkara begini, sebagai contohnya, saya tidak mencela mana-mana pihak, tetapi sebagai contohnya guru kafar ataupun guru kementerian sendiri yang mengajar pendidikan Islam sebagai contohnya, apabila terjadi perkara-perkara begini, menimbulkan kesan yang buruk ataupun persepsi buruk terhadap agama, menganggap guru-guru agama ini perlu garang ketika mengajar, tidak mengikut peredaran zaman yang memerlukan guru menyayangi murid dan sebagainya. Jadi ini akan menimbulkan persepsi buruk terhadap agama. Walaupun kita sebagai agama Islam diberitahu bahawa Islam ini ialah mampu untuk melalui zaman, mampu beredar mengikut zaman. Apabila sebagai contohnya zaman dahulu kita ada talaki, kita ada lutut ke lutut untuk belajar ilmu agama dari kulit ke kulit. Zaman sekarang kita boleh mengaplikasikan ataupun memodernkan kaedah tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan agama itu seiring dengan peredaran zaman, menggunakan contohnya sebagai seorang guru menggunakan projektor untuk menayangkan mengenai ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi Islam tidak melarang perkara tersebut dan menganggap bahawa Islam mampu untuk beredar mengikut zaman. Jadi apabila guru tersebut memukul murid, tidak memberikan pembelajaran yang sepatutnya, ini akan memberi kesan yang buruk terhadap agama, terutamanya agama Islam. Baik, yang terakhir, setiap masalah mesti ada penyelesaian. Jadi bagi saya sebagai seorang guru, cadangan penyelesaian untuk isu
guru memukul murid, yang terdapat beberapa cadangan yang saya kemukakan di sini, ya, sebagai kita punya persediaan ataupun sebagai cadangan untuk bagi pihak yang berwajib, ya, untuk menyelesaikan masalah isu guru memukul murid. Jadi yang pertama kita tengok penyelesaiannya ialah yang pertama, ujian psikologi guru pada setiap bulan. Ya, setiap guru yang memerlukan, bagi saya seorang guru itu memerlukan ujian psikologi. Kerana apa? Kerana guru juga merupakan insan yang biasa, yang tidak lari daripada kesilapan. Ya, sebagai seorang insan yang biasa, dia lari daripada sebarang bentuk kesilapan. Jadi ujian psikologi pada setiap bulan yang perlu dijalankan. Ya, kita ada di sekolah, di setiap sekolah mempunyai guru psikologi yang ditempatkan di sekolah-sekolah untuk membantu guru dan murid. Jadi kita, apa salahnya kalau kita gunakan guru-guru tersebut, khidmat guru-guru tersebut untuk mengadakan ujian bagi melihat tahap mental dan fizikal guru dan murid pada setiap bulan. Ya, kalau tidak mahu lakukan untuk murid bagi setiap bulan, maka kita lakukan sesama guru. Ya, untuk apa? Untuk melihat, seperti saya katakan tadi, untuk melihat tahap mental dan fizikal, supaya jika ada masalah, ya, kita boleh bendung. Ya, kita boleh bendung bersama. Boleh bendung, kita boleh tolong bersama. Kemudian yang seterusnya iaitu perbincangan berkala bersama guru dan ibu bapa. Ya, sesama guru, rakan sejawat. Kadang-kadang seorang guru dia mampu ceritakan perkara tersebut kepada rakan sejawat yang lebih memahami, ya, berbanding dengan orang lain. Kerana sebab rakan sejawat akan mampu untuk memahami, ya, kerana berada dalam situasi yang sama. Ya, sebagai contohnya murid tersebut kurang mendengar cakap di dalam kelas, maka guru perbincangan sesama guru membantu perkara tersebut untuk mencari kaedah bagaimana seorang guru itu mampu untuk memastikan murid tersebut supaya lebih aktif, lebih teratur di dalam kelas. Dan juga perbincangan bersama dengan ibu bapa, murid tersebut. Kadang-kadang ibu bapa tersebut tidak mengetahui bagaimana keadaan murid tersebut. Guru tersebut hanya akan berbincang dengan ibu bapa ketika sesi menyerahkan report ataupun laporan guru kepada murid kepada ibu bapa. Tapi cadangan saya supaya dilakukan perkara ini mengikut kesesuaian dan bukannya sekadar menunggu waktu penyerahan laporan tersebut, dan lebih kepada perbincangan secara bulanan dan sebagainya, secara tidak formal pun tidak ada masalah. Janji ibu bapa tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka di dalam kelas, ya, supaya ibu bapa ni faham bahawa guru juga mempunyai masalah dalam mendidik. Yang bukan guru ini tidaknya semuanya mampu untuk mengatasi masalah tersebut, melainkan dengan kerjasama daripada ibu bapa itu sendiri. Kemudian yang ketiga iaitu mendalami ilmu agama. Ini adalah faktor dan cadangan yang paling penting, iaitu sebagai seorang guru, dia tidak kiralah guru itu mengajar pendidikan Islam ataupun tidak, ya, wajib untuk mendalami ilmu agama. Bagi pihak pentadbir, mestilah menyediakan satu slot pada setiap bulan untuk guru-guru tersebut, seperti bacaan Al-Quran beramai-ramai, untuk menenangkan diri, untuk memotivasikan guru tersebut, untuk guru tersebut mengetahui antara baik dan buruk bagi sesuatu tindakan. Ya, kadang-kadang agama ini adalah satu usaha yang paling baik untuk membantu guru-guru yang tertekan, yang mengalami masalah dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, rakan sekerja peka dengan rakan sekerja yang lain. Sebagai seorang guru, ya, apabila kita melihat guru-guru lain yang menghadapi masalah, jadi kita perlu peka. Ya, perlu peka bukan bermaksud seperti yang saya katakan tadi, bukan bermaksud kita mengambil
menjaga kain orang lain, tapi kain orang lain, tetapi objektif untuk peka dengan rakan sekerja yang lain ni adalah untuk membantu guru lain supaya kita sama-sama naik dan kita sama-sama naik daripada kegagalan dan kesusahan. Jadi yang seterusnya iaitu guru mendalami masalah murid. Dari 4 isu yang saya katakan tadi ialah berkenaan dengan guru. Sekarang ni sebagai seorang guru, terutamanya guru kelas ataupun guru subjek, mendalami masalah murid tersebut. Kadang-kadang sebagai contohnya, saya berada di luar bandar, di Sarawak. Jadi kita perlu tahu sebab apa murid ini terjadi sedemikian, apakah masalahnya dan sebagainya. Sebagai contohnya, saya sebagai guru kelas, saya mempunyai pengalaman pada tahun ini saya diamanahkan sebagai guru kelas. Sewaktu orientasi, saya dapat tahu bahawa ada anak-anak murid saya ataupun anak-anak di kelas saya yang ibu bapanya bercerai, yang ibu bapa yang ayahnya selalu mabuk dan sebagainya, ataupun ayahnya selalu pulang lewat, tidak ada masa untuk mengajar anak-anak mereka. Jadi perkara inilah yang perlu dilakukan oleh seorang guru dengan untuk mendalami masalah murid. Kalau sebagai contohnya murid itu perlukan perhatian, maka kita berikan perhatian. Murid itu perlukan seorang yang bertindak sebagai seorang abang, maka kita sebagai seorang guru bertindak sebagai seorang abang di samping mengajar. Jika seorang murid tersebut menginginkan seorang guru untuk menjadi role model dalam bentuk kebapaan ataupun keibuan, maka kita sebagai guru kita mestilah mencuba sebaik mungkin untuk menjadi role model supaya murid tersebut lebih hampir dengan kita, lebih mengikut cakap kita. Kemudian yang terakhir iaitu guru menambahkan ilmu kemahiran yang lain. Sebagai seorang guru tidak terhad kepada ilmu pedagogi sahaja, tidak terhad kepada ilmu untuk mengajar sahaja. Bahkan seorang guru itu perlu, bagi saya sebagai satu perkara yang perlu untuk seorang guru itu mendalami seperti ilmu psikologi kanak-kanak, ilmu bagaimana ilmu untuk mengatasi masalah sosial murid dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang perlu diambil berat oleh seorang guru untuk memastikan bahawa masalah ini akan dapat diatasi sedikit demi sedikit sehinggalah perkara ini tidak lagi menjadi masalah di negara kita. Jadi ini saja daripada saya, apa yang baik daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kesilapan saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesilapan sepanjang tutur kata sepanjang video ini dijalankan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.